Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah dalam sidang ke-11 ini saya akan membawakan suatu rahsia ajaib dari Al-Quran Karim yang mana Allah sebut dalam Al-Quran tentang andakaran di dasar laut. Lebih 1400 tahun yang silam, Allah telah pun sebut tentang andakaran dalam Al-Quran Al-Karim. Ternyata kini benarnya apa yang Allah sebut itu setelah penuhan para pengkaji tentang dasar laut. Apa dia andakaran itu? Untuk lebih penjelasan, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Surah An-Nur ayat 40. Allah sebut tentang orang kafir yang di hati mereka itu au kazulumatin fi bahrin lujji. Hati mereka seumpama keadaan orang yang berada dalam gelap gulita di lautan dalam. Fakta pertama yang kita nak bincangkan ni, adakah benar lautan dalam itu gelap gulita? Banyak kajian-kajian menemui kebenaran ini. Antaranya kita lihat fakta yang ditulis dalam buku Ocean karangan Danny Elder. Dia kata kegelapan lautan hanya boleh dijumpai pada kedalaman 200 meter. Bila 200 meter ke bawah laut, hampir-hampir tak ada cahaya di sana. Apatah lagi kalau lebih dalam, iaitu apabila sampai kepada meter yang ke 1000 lebih, maka di sana sama sekali tidak ada cahaya, gelap gulita. Maka benarlah kata Allah, au qazulmatin fi bahrin luji. Allah Ta'ala kata laut yang paling dalam sana gelap gulita. Itulah gambaran hati orang kafir. Kita lihat gambar ni, semakin dalam semakin gelap. Kalau di atas tu masih cerah. Kalau kita menyelam balik masih boleh nampak ikan ke batu karang ke sebagainya. Bila ke dasar laut yang lebih dalam, dia makin gelap. Yang lagi dalam, lagi gelap betul. Ada lagi rajahnya macam ini kalau kita tengok. Tengok yang atas tu agak airnya terang lagi. Makin ke bawah makin gelap, makin ke bawah makin gelap. Habis sekali ke dasar laut yang dalam sekali tu, lagi gelap begitu. Di sana hanya makhluk-makhluk ataupun haiwan-haiwan tertentu saja yang boleh hidup. Seperti dalam gambar ini. Ini. Kita pun tak pernah jumpa. Kalau ada jual kat pasar pun, kita pun takut nak beli. Bukan senang nak dapat ikan macam ni sebab kena selam laut yang sangat dalam. Ini semua. Binatang-binatang seperti itu. Baiklah. Fakta kedua, ialah Allah Ta'ala sebut di laut yang gelap gulita itu rupanya ada ombak berlapis-lapis menggulung-gulung. Ini ayatnya. Yaghshahu mawjum min fawqihi mawj. Maksudnya kegelapan itu, ini di dasar laut dalam tadi, diliputi oleh ombak bertindih-tindih ombak. Yakni ombak itu menggelulung berlapis-lapis. Tengok dalam gambar tu saudara. Kalau kita menyelam sampai ke kawasan ini tentulah menggerunkan. Benarkah di dasar laut dalam itu ada ombak berlapis-lapis? Ya, jawabnya benar. Kita lihat beberapa pengkaji menyebut antaranya Dr. Abdul Daim Al-Kahil. Dia kata apa? Rahsia ilmiah dalam ayat ini terbongkar secara fakta jelas pada tahun 2007. Sebelum tu dah mungkin dah jumpa tapi tidak dapat fakta yang lebih sangat jelas macam ni. Penemuan pertama ketika itu kata bahawa di dasar lautan dalam juga ada ombak yang kuat geloranya. Ada ombak kuat gelora. Maka benarlah kata Allah, mawjum min fawqihi mawj. Ombak bertindih-tindih ombak menggelulung-gelulung itu. Dalam satu penemuan lain,
yang ditulis dalam jurnal Telegraph pada tahun 2007, yang artikelnya bertajuk iaitu saintis menemui gelombang di laut dalam. Itu tajuk dia. Isi dia macam ni. Apabila saintis mengkaji dasar laut dalam, mereka terpegun. Kenapa? Kerana di sana ada ombak yang berlapis-lapis yang tidak dapat dilihat dari permukaan laut. Maksudnya kita tengok ombak di atas laut tu satu hal. Tapi di laut dalam, di dasar sana ada ombak lagi. Profesor Karen Hewood dari Universiti UEA juga mengatakan, dia kata dengan menggunakan satelit, didapati ada sesuatu yang dahsyat di dasar laut pada kedalaman 1,500 meter. Apa dia? Ada gelombang atau ombak yang sangat besar, menggerunkan. Oh, sungguh menggerunkan bila ada ombak besar. Dan kajian pada 2013 pula mendapati satu lagi penemuan yang menakjubkan. Apa dia? Subhanallah. Ombak di bawah laut itu rupanya lebih besar dari ombak di atas permukaan laut. Kita dah biasa tengok ombak tsunami, ombak apa yang besar-besar, itu pun kita dah gerun. Rupanya orang dapat penemuan, para pengkaji menemui di dasar laut dalam lagi besar ombak je, lagi menggerunkan. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Allah tidak jadikan sia-sia semua ni. Semua untuk jadi pengajaran kepada kita. Lagi penemuan ajaib. Ada lagi. Ombak dasar laut juga memecah seperti ombak di permukaan laut. Kita biasa tengok di permukaan laut, ombak pecah. Terutama bila sampai ke batu-batu atau pulau atau pantai, dia akan pecah ombak. Tapi rupanya di dasar laut juga pecah ombak ni. Allahu Akbar. Ini lagi contoh gambar. Ombak di dasar laut yang memecah. Kalau kita sampai ke kawasan tu, apa nak jadi tuan-tuan? Memang gerun dah. Lagi Allah Ta'ala kata, ayat berikutnya, min fawqihi sahab. Ketika di lautan dalam tadi yang ada bergelora, bergelombang, berombak di dasar laut dalam gelap tadi, rupanya di sebelah atas ada pula awan tebal yang gelap. Zulumatun ba'dha fawqa ba'd. Gelap tu gelap gelita yang berlapis-lapis juga. Kalau di bawah laut berlapis-lapis gelapnya, di atas awan pun berlapis-lapis juga gelapnya. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila mengeluarkan tangan, hampir-hampir tak dapat lihat. Mana gelap sangat. Tangan sendiri pun tak boleh nampak. Gelap begitu. Apabila laut dalam bergelora dan di langit ada awan gelap, maka apakah yang akan berlaku? Ini kita kena faham fakta ini. Orang dah buat kajian, memang benar. Iaitu Allah Ta'ala kata, Majum min faqihi majun, min faqihi sahabun. Maksudnya, apabila di langit ada awan tebal yang gelap, maka di dasar laut ada andakaran. Itu ada ombak yang bergelulung-gelulung, yang menarik. Kalau jatuh orang, dia menarik. Biasanya, kalau kita pergi ke tepi pantai, apabila kita lihat awan tebal gelap di udara, walaupun permukaan itu nampak tenang saja, tapi awas, di dasarnya Allah Ta'ala dah sebut, ada maujum min fawqi mauj, ada andakaran. Laut, di bawah di dasar laut itu ombak yang bergelulung-gelulung, yang menarik. Apa saja yang ada, jatuh ke dalam laut. Itulah ibarat hati orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Iaitu apa dia? Apabila di awan kita lihat gelap, walaupun air itu nampak tenang saja, pasti ada gelora di dasar laut. Maksudnya, kalau kita lihat di pantai, gelap awan, jangan main-main. Di bawah tu ada gelombang andakaran. Walaupun permukaan nampak tenang. Larang jangan bagi anak-anak turun ke laut.
ketika suasana macam ini. Ini ibaratlah tu. Allah Ta'ala buat satu perbandingan, tapi perbandingan ini suatu fakta yang benar. Ibarat apa ini? Ibaratnya orang yang gelap dan iman, itu ibarat awan tadi gelap. Walaupun di muka nampak tenang, maksudnya nampak kita tengok air pun bukan air nampak tenang. Begitulah orang kafir ni, bila dia tak iman, muka dia nampak dia jernih. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, di dasarnya, itu di dasar hati, tetap gelora. Ibarat laut tadi di dasarnya bergelora. Gelora bukan kecil-kecil gelora. Macam ombak bertalu-talu, bergulung-gulung. Lebih dahsyat jika permukaan terpampang wajah tidak tenang, gelora. Kalau tadi kita lihat awan gelap, air laut tenang, tapi jangan sangka di bawah tetap bergelora. Apatah lagi kalau macam ini, di udara gelap, di permukaan pun ombak yang bertalu-talu kuatnya, maka sudah tentulah dalam hati ataupun di bawah dasar laut pun lagilah kuat gelombangnya. Allahu Akbar. Inilah bandingan hati orang kafir. Bolehkah kita kata mereka lebih baik dari orang Islam yang tidak amanah? Tak bolehlah, sebab Allah dah kata. Takkan kita nak berlawan dengan Allah. Dahsyatnya gelora dan kegelapan hati orang kafir, bagaikan berada di dasar laut yang sangat dalam, gelap gulita yang menggerunkan. Geloranya pula bagaikan gelombang dan ombak bergulung-gulung dan berlapis-lapis di dasar laut yang gelap gulita. Masihkah umat Islam belum yakin dengan ibarat yang Allah sebut tentang gelora kafir di permukaan dan gelora di dasar laut tadi? InsyaAllah kita orang beriman kena yakin. Ujung ayat Allah sebut, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. Ingat, sesiapa yang Allah tidak beri cahaya, menurut undang-undang peraturannya, itu dia tak cari cahaya. Siapa nak bagi? Dia kena ikhtiar cari cahaya. Allah Ta'ala kata siapa yang tak dapat cahaya tu, فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, maka dia tak dapat cahaya lah. Tak ada apa-apa cahaya. Bila tak ada cahaya, dia akan sesat barat kata orang. Tak ada panduan, tak ada cahaya untuk menyuluh jalan dia ke mana nak pergi. Ayat ini dihuraikan oleh para ulama tafsir. Antara ini kita cedok daripada kata-kata Ibn Abbas. Ibn Abbas kata Allah Ta'ala kata az-zulumat, iaitu gelap tadi, maksud ialah amalan-amalan mereka. Amalan orang-orang kafir itu gelap. Semua amalan mereka gelap. Dan Allah Ta'ala sebut laut dalam tu pula ialah ibarat hati insan. Hati mereka gelora seperti lautan dalam. Hanya orang Islam yang buta hati sahaja melihat amalan orang kafir itu cerah. InsyaAllah kita tidak buta hati. Tengok amalan mereka walaupun baik, kebaikan macam mana dia buat, tapi di sisi Allah gelap, tak ada apa. Jangan kita jadi orang yang terbalik. Ya Allah kata baik, kita kata tak baik. Yang Allah kata tak baik, kita baik. Jangan jadi manusia yang sentiasa melawan Khalik penciptanya. Mudah-mudahan hati kita sentiasa tenang, tidak bergelora tanpa iman. Sebab itu ayat yang mula-mula Allah Ta'ala turunkan kepada kita ialah Iqra. Apa makna Iqra? Bacalah. Baca apa? Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Baca macam mana? Bukan setakat baca, tapi kita tadabbur, mengkaji. Seperti yang anda tadabbur ayat-ayat yang saya bacakan ini termasuk insya-Allah dalam membaca dan mentadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya besar. Panjang-panjangkanlah ilmu Al-Quran ini. Moga kita mendapat pahala yang berpanjangan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.